Sambil-sambil kita beri sumbangan derma kepada Masjid Ataturk, kita tengok soalan. Comel dia pring lah. Nampak? Bagus. Mudah baca. Walaupun saya mula menjawab, bertugas derma jangan berhenti bertugas sampailah selesai tugas. Soalan yang pertama, penggunaan keranda menyempurnakan mayat dalam keadaan bagaimana dikatakan makruh. Baik, bagus. Terdahulu kita ucapkan terima kasih kepada yang bertanya. Kerana orang yang bertanya paling banyak pahala, bukan yang menjawab. Okey. Dia kata, takat mana makruh guna keranda orang mati? Faham tak keranda? Koping keranda tu. Nah, kalau orang mati, dia dua cara. Satu, tak ada keranda, tanam jenazah saja yang dikapankan. Setengah tempat dia guna keranda kotak tu lah, kayu tu. Faham? Okey. Sunnah Nabi SAW tidak menggunakan keranda. Memadai dengan mayat yang dikafankan saja tanpa ada tong. Tidak ada sonduk. Sonduk tu keranda lah. Okey? Iaitu ditanam menggunakan liang. Kita panggil liang lahat. Nampak? Apa liang? Maknanya kita buat, kalau ni kiblat, gali gini, lepas tu bawah tu air ke kiblat. Jadi kita masukkan mayat gini, kat air ni kita bangunkan dia gitu. Tengok ke arah kiblat. Faham? Belakang ni tutup, faham, dengan papak, jatuhkan tanah di sini. Gini, kona gini, air ke arah kiblat. Faham lagi? Ni lubang panjang, masuk air. Jenazah panjang gini ni jenazah faham? Masuk gini jenazah, masukkan ke air tu. Faham lagi? Air siku tu. Lepas tu bangunkan dia, tengok kiblat. Sendal belakang, kambuh sini kat kosong. Itulah sunnah Nabi. Okey, jadi jawab ulama-ulama, jikalau kita boleh buat kubur begitu, tanahnya keras, tidak utuh, maka makruh guna keranda. Faham? Kalau atas tu ni tanah liat, tanah molek, boleh buat apa liang, tidak butuh, tidak gebih. Faham? Kita pergi guna keranda juga makruh. Kerana asal penggunaan keranda ialah orang kafir. Tetapi ulama sebut, jika tak boleh buat air gitu, contoh kalau kubur ladang, faham lagi? Kalau pergi kubur ladang pasir patah tu lah. Kubur saya Ibrahim, kubur Tok Pelang, orang Tanjung, orang Cinering, orang Mengabang Telipuk, orang Sebar Takir, tu tak? Faham kasih? Tak boleh nak buat air gitu, gebih. Maka pakai keranda, guna keranda, tidak makruh. Faham tak lagi? Tu baru kita faham hukum. Lagi boleh guna air, guna liang, tak makruh guna keranda. Tak boleh guna liang, tak boleh gali liang. Kalau gali liang butuh, gali pasir boleh. Maka tidak makruh guna keranda. Baik. Kemudian pula penjagaan, apabila dibenarkan guna keranda sebab tanah mudah runtuh, jangan guna keranda yang menyerupai keranda orang kafir. Dilarang syarak. Hendaklah keranda itu tidak menyerupai bentuk keranda orang kafir. Itu dua syarat, tidak makruh. Okey? Soalan seterusnya. Seorang isteri tak mau obat suaminya yang sakit, apa hukumnya? Kerana dia tidak percaya kepada pengamal perubatan. Dia tak percaya ke doktor. Laki sakit, bini tak mau berobat. Dia bukan wajib atas bini, wajib atas suami itu sendiri. Jikalau apa? Jikalau dia nak pergi berobat yang membawakan kepada mudarat, tak berobat. Asal berobat ini harus je. Nabi kata tadawau, berobat lah. Tak mau berobat, sudahlah. Faham? Tapi kalau nak berobat, tadawau, berobatlah. Dan Nabi pesan, wala tadawau, wala tatadawau biharami. Jangan berobat, jangan cara yang haram. Okey. Jadi kalau isteri tak mau atur suami pergi hospital, suami itu hendaklah menyuruh orang lain. Faham? Seperti adik-beradik, suami dan sebagainya. Dan tak boleh isteri itu menghalang, tak boleh. Kerana hak berubat bukan hak isteri, hak orang yang sakit. Begitu juga kalau ibu bapa tak mau pergi berubat, tak boleh paksa dia. Dilarang syarak. Okey? Dan siapa yang tak mau berubat, dia kena redha dan diam.
Nah, ni tak pergi berobat tapi mulut duk berebel tak mau penyakit natna babi apa bini ni duk marah. Faham? Duk maki carut ke penyakit. Pergi berobat tak mau, tak boleh gitu, dilarang syarak. Kalau tak mau pergi berobat, redha, sabar, banyakkan berdoa dan tawakal, diam. Tu baru betul orang tak pergi berobat. Faham? Soalan seterusnya, sebab tu Allah nak jadikan Nabi Adam di muka bumi, beritahu pada malaikat nak jadi manusia pertama Nabi Adam. Tiba-tiba malaikat soal balik, adakah Allah nak buat manusia rosak muka bumi? Soalannya seolah-olah Allah, malaikat lebih tahu daripada Allah. Boleh Ustaz jelaskan? Parok dah. Payah ni. Ketika belum lagi Tuhan buat Nabi Adam, okey? Allah bagi tahu dulu kepada Nabi Adam, kepada malaikat. Malaikat makhluk yang dahulu dari kita. Belum buat manusia, malaikat dah ada, malaikat dan jin. Malaikat tinggal di langit, jin tinggal di bumi. Okey, faham lagi? Basic dulu. Malaikat duduk di langit, faham? Jin duduk di bumi. Okey, lepas pada tu Allah nak buat manusia. Allah kata kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku nak jadikan satu makhluk, iaitu manusia lah, duduk di bumi menjadi penggantiku. Faham? Sedangkan sebelum ini di bumi siapa duduk? Jin. Sebutlah kitab-kitab tafsir, jin. Okey. Lalu malaikat kata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, adakah kamu akan menjadi satu lagi makhluk yang akan melakukan kerosakan dan pembunuhan? Dalam kitab tafsir, siapakah makhluk yang dikatakan oleh malaikat ini? Maksud malaikat ini ialah jin. Maksud malaikat ini maknanya, ya Allah, bukankah jin sudah diletakkan di bumi dan mereka tidak pun jadi khalifah, bahkan melakukan kerosakan dan berbunuh-bunuhan? Faham tak? Kerana malaikat lihat. Nak buat hal satu lagi, takut-takut jadi macam jin juga perangai. Itu maksudnya. Kata ulama tafsir, malaikat bukan mempertikaikan Allah, mempertikaikan makhluk yang bernama manusia baru ni. Dia tak tahu. Rupanya ni macam jin juga. Nampak tak? Jadi ada gak benda betul tu yang dibimbangi. Faham? Kenapa dia tak embuhnya malaikat ni orang buat benda yang salah? Malaikat dia suka. Dia sangat amat tak suka dengan jin yang berbunuh-bunuhan di bumi. Nampak? Ataj'alu fiha, adakah kamu akan membuat satu lagi fiha fil ardi, di bumi? May yufsidu fiha, orang-orang mereka-mereka makhluk-makhluk yang melakukan kerosakan, wa yasfiku dima, dan bunuh-bunuh pula macam jin. Itu maksudnya. Okey. Jadi Allah kata, aku lebih tahu daripadamu. Jadi bukan dia pertikai Allah. Malaikat la ya'sunallah, tidak sekali-kali derhaka akan Allah. Dia pertikai makhluk manusia ni. Faham? Kerana hak dia nampak tu jahatnya jin ni. Qadar tu ya cukup rasanya sudah memahami daripada soalan. Okey? Adakah kita dapat kenal ahli syurga atau neraka masih hidupnya lagi? Jika boleh, apa tandanya? Dia kata kalau dalam dunia kita kenal ada ahli syurga, ahli neraka. Kenal? Dah ada tanda? Ada dah tanda. Kalau kita buat gini, urut benda. Ni gini. Gini ya, senang. Urut benda. Ni Jawi bukan ABC ni. Jawi. Mu bahang ABC apa belalok orang mata. Jawi ni, tok gini tarik gini. Urut benda. Dah kena. Kena ubur titik bawah. Ting, urut benda. Ubur titik dua atas. Dengan titik dia boleh kena.
Lagi titik se di bawah ber, titik 2 di atas te, boh titik 3 di atas se. Betul tak? Jadi ada dah alamat. Begitu juga ahli syurga, ahli neraka. Alamat dia, orang yang ikut suruhan Nabi, tanda ahli syurga. Orang yang tak ikut Nabi suruh, tanda ahli neraka. Warna itu Nabi kata kullu ummati yadkhulul jannah, semua umat aku masuk syurga. Umat aku atas tu masuk syurga, Kedah Buluh masuk syurga, nampak undang masuk syurga, Telaga Daing masuk syurga, Rebah Takir masuk syurga, Watu Buruk masuk syurga. Illa man aba, melainkan umat aku hak tak boleh masuk. Mai apa ya Rasulullah? Dah orang tak boleh masuk, orang mana pula? Kejut sahabat. Nabi kata man ata'ani dakhala jannah, orang yang taat aku akan masuk syurga. Wa man asani faqad aba, orang tak ikut aku dialah tak boleh masuk. Bila tak masuk syurga bukan balik semula atas tu, tapi go to hell. Faham? Jadi kata ulama syarah hadis, tanda orang yang nak masuk syurga ialah ikut Nabi. Faham? Tanda orang nak masuk neraka tak ikut Nabi. Faham? Nabi kata makan yang halal, jangan makan yang haram. Kita bahan hak haram, apa? Rezeki jangan ditolak bah. Faham? Masuk neraka. Ada tak tanda? Kita tubik motosikal sampai simpang 3. Kanan kuliah agama, kiri ada porong baru sampai. Faham lagi? Boleh bakar 30 ya, memang boleh gandong motor dah porong ni. Kanan pergi kat Tok Guru tengah, kiri pergi ambil porong. Kanan boleh syurga, kiri boleh benda riwat dosa. Nampak lagi? Tu tanda-tanda dia. Munak ni, nak syurga kanan, nak neraka kiri. Faham? Bila tu sekadar hak berlaku zahir. Adapun dia akhirat, Allah ampun dia, dak masuklah neraka bang. Dosa banyak mana pun kalau Allah mengampun, tapi liman yasha. Kita tak kira akhirat, kita kira barang dunia. Barang dunia ni orang pergi syurga tu orang nak syurga, bukan orang nak neraka. Faham? Orang duk bayar zakat tu orang nak masuk syurga, orang pergi ke Mekah tu orang nak syurga, orang duk tawaf Kaabah lelah berdengar berdoa tu orang nak syurga, orang duk baca Quran malam-malam tu orang nak syurga tu. Faham? Orang yang duk ngisyak, duduk judi, duduk zina, duduk menipu, orang tak mau masuk syurga tu. Dengan apa? Dengan amal dia. Faham lagi? Tanda-tanda. Ni kita jumpa orang pakai topeng, batu ragu orang, belah tekok orang, tak uya tu tetok orang, tu buat ni di syurga. Syurga kau mana buat kerja yang haram. Jalan-jalan ni jangan kira akhirat. Akhirat ni Allah akan ampun kalau dia nak. Tu bab lain, kita kira di dalam dunia. Soalan seterusnya, main bola sepak geng pukul 8, maghrib 7.30, wamak 7.20, 30 minit. Tak sempat nak solat maghrib. Bolehkah seorang itu qada solat maghribnya? Boleh. Boleh, dosa besar. Boleh tak tunda solat kerana main? Tak boleh. Yang boleh tunda solat kerana menyelamatkan nyawa. Contoh, dia duduk dalam bilik pembedahan, doktor bedah. Dalam bilik kalau major operation, pembedahan besar lah, bahaya. Waktu bik jatung waktu bik terus pegang tangan. Tahu tak? Tu. Dia ada pakar bius, dia ada pakar saraf dalam tu. Dia ada pakar jatung, 4-5 orang tu. Tak? Dalam kitab-kitab ulama mutaakhirin, kitab-kitab ulama moden ni. Kalau pembedahan lagu tu berlangsung sampai habis waktu solat, dimaafkan, boleh dia qada. Dan antara kitabnya Yas'alunaka fiddin, Dr. Ahmad Syarbasi, orang Mesir. Kitab Yas'alunaka fiddin. Dia kitab tu soal jawab agama. Soal jawab ulama Mesir. Dr. Ahmad Syarbasi. Jadi bila belah jatung tu pukul 2 tengah hari lepas mayang zuhur. Berlangsung, dia ingatkan habis pukul 5 boleh mayang asar. Tak sesat.
complicated, sulit. Contoh. Contoh faham, sulit. Sesar tak sesar pukul 8. Habis tak lagi? Asar. Habis asar tidak berdosa. Kenapa? Kerana bila dia tinggal melibatkan nyawa orang. Baru boleh. Faham tak lagi? Takkan sampai pukul 5 doktor tu dah siap lagi kena tinggal luar mayang luar ramai-ramai. Faham? Atung tu beg luar dah. Siap mayang ni tengok awak lagi kucing atung. Sutih sepitak jauh. Faham tak? Bapu kerah kawan tu. Tak? Tu dimaafkan. Ada apa? Faham? Berhenti semayang tak haram. Kalau tengah semayang boleh berhenti, selamat nyawa. Kita tengah semayang, anak dah ingat nak tutup pagar, tekak atas. Faham? Kan wajar kan kalau tekak atas budak anak baru pandang ngakak, kau tutup dengan pagar, beli pagar DIY. Faham tak lagi? Tak. Budak kalau baru umur setahun, baru gatuk-gatuk, tak jatuh. Kita semayang dah ingat. Pagar tu buka, anak turun buang ngakak kat tangga. Kalau jatuh bawah patah riak. Patah. Dalam kitab-kitab fatwa, kita boleh berhenti semayang, ambil anak orang ngakak kat tangga ni, boh jauh, tutup pagar, semayang semula. Tidak berdosa tadi. Kenapa? Kerana budak ni tak boleh jaga dirinya sendiri. Faham lagi? Tapi kalau orang yang boleh jaga diri dah, haram kita berhenti. Contoh kita dengan mayang, bini kita ngakak. Biar ni jatuh je lah. Faham? Kalau mati boleh nikah lain. Faham lagi? Tak? Maka mu nak main bola, nak training, nak apa, lepas tu nak qada solat. Sengaja melawatkan semayang sampai habis waktu, dosa besar. Tak? Jadi fasik sekali kerja, fasik selalu. Kalau dosa kecil, acak kali. Tapi kalau dosa besar, sekalinya sengaja tinggal saja, dosa besar. Jadi fasik automatik, daya tekan kelas. Soalan seterusnya. Dia seorang tu dia semayang solat sunat tepat orang nak lalu. Kita dah boleh lalu depan orang semayang. Apakah hukumnya? Hukumnya begini. Bila orang semayang dan dia semayang tu ada sutrah, menghadap dinding, menghadap jalur saf, ada sejadah, menghadap tiang, letak barang di hadapan, haram kita litah. Walaupun kanak-kanak semayang yang belum balik. Umur 8 tahun semayang tak balik lagi, sah dah semayang, haram litah ke atas. Kat mana haram litah? Atas. Ni sutrah dipanggil dalam ni padang semayang. Nampak? Depan ni tak haram, boleh ni. Ni tiang di semayang, ngadak tiang, kita lalu ke belakang tiang boleh, ngebroza boleh. Kalau tak boleh, ni dia, ni tiang, lalu ke celah tiang. Tetapi kata ulama fiqh, jika dia semayang di depan pintu laluan orang, tidak haram litah depan dia, kerana laluan orang. Faham? Kerana salah dia. Okey? Ingat kalau kita tengah semayang orang nak litah, sunat tahan tangan. Kita tengah semayang orang nak litah, hei, kau gitu. Hei tu jangan bunyi lah, aku je. Kawak bunyi pula, hei, awak gitu. Nampak? Sunat tahan. Ni hadis sahih, tahan. Faham? Kalau dia nak lalu juga, kita tahan dia nak lalu juga, maka tolak dia. Kita tolak. Bila kita tolak, gebah-gebah dah. Nampak? Itu dalam kitab-kitab hadis boleh tolak. Tapi nak tengok dulu. Jangan besar pada kita tubuh. Faham? Kita tunggu bila kalau jeng kita. Faham? Kalau kecil-kecil tu tolak dah. Ingat dah. Kita tengok nak jalan, kadang-kadang alik kau cakap-cakap. Betul tak? Dah gerak tengok orang tahan tangan kita, berhenti. Jangan orang tahan tangan kita sambut Allah maksudnya. Soalan seterusnya. Orang itu bernazar, sekiranya aku baik sakit nak sembelih kambing, adakah boleh makan kambing itu? Bagus. Dia masuk hospital, orang tato, COVID. Faham? Dia pun nazar, dah 3 hari tak baik lagi. Ya Allah, berilah aku sembuh. Kalau memberi aku sembuh boleh tubik hospital, aku nazar nak sembelih kambing seekor. Faham? Hari ke-4 baiklah, keluar wak. Bila keluar wak, wajib sembelih kambing dan beri makan orang.
Faham lagi? Wajib sembelih. Tak sembelih berdosa. Melainkan duit tak ada. Keluar wak, duit pula tak ada. Maka tidak wajib jadi zimmah, jadi hutang. 2 bulan lagi baru ada duit, wajib beli kambing dan sembelih. Tapi kalau keluar wak, duit ada dah, wajib nyegi beli spoiler motor, spoiler kereta, haram, dosa. Kenapa? Wajib beli kambing dulu. Tetapi dia tukang nazar, haram makan, dan orang yang dia wajib nafkah, haram makan. Bini kita wajib nafkah, wajib, haram makan. Anak kita wajib tak nafkah, wajib, haram makan. Pok tua kita dah wajib nafkah, halal makan. Adik-adik kita hok senang-senang, halal makan lagi. Faham lagi? Kalau kita makan juga, wajib ganti. Dia nazar, dia pergi makan kok. Dia makan, dia ambil sekali buat makan rumah. Faham? Buat pergi mana ni? Hak lebih tu dia makan orang sejik atas tu. Dia dengar orang ajar haram. Hak sekilo tu, wajib ganti. Maknanya pergi beli daging sekilo, mu kena sedekah orang. Dia kata ulama. Faham lagi? Tapi kalau kita nak makan juga, nak jadi halal lagu mana? Gini, kita nazar, kita kata gini, kalau aku boleh keluar daripada wak, sehat dah, aku nazar nak sembelih seekor kambing dan aku nak makan sedikit, maka hukum boleh makan. Faham? Baru boleh makan. Soalan seterusnya, macam mana kita nak tahu sama ada hadis itu hadis sahih, hadis lemah, dan hadis yang ditolak? Tolong bagi pencerahan. Dengar baik-baik. Hadis ni apa? Hadis ni ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takrir aw na'tin. Hadis ni benda yang dibangsakan kepada Nabi, sama ada perkataan, perbuatan, sifat ataupun ketetapan Nabi. Hak banyaknya perbuatan dan perkataan. Mana kalau perkataan Nabi, kalau perbuatan Nabi. Contoh hadis perkataan, qala Rasulullah innamal a'malu binniyat. Nabi berkata hanyalah amal itu dengan niat. Itu panggil hadis. Kenapa? Nabi yang cakap. Hadis qauli, hadis perkataan. Dan ada satu lagi yang banyak, hadis fi'li, hadis perbuatan. Ra'aitu Rasulullah sallam, nampak yatawadda. Aku lihat akan Nabi mengambil wudu. Siapa yang ambil wudu? Aku ke Nabi? Sahabat ke Nabi? Nabi ya. Itu perbuatan Nabi, faham? Yang banyak dalam hadis ni ialah hadis perkataan Nabi dan perbuatan Nabi. Itu hadis. Okey, mudah-mudah. Hadis ada berapa? Hadis ada 2 kalau nak bagi besar. Satu dia panggil hadis mutawatir, satu hadis ahad. Okey? Hadis mutawatir, hadis ahad. Hadis ahad ini ada 3. Satu dia panggil hadis sahih, satu dia panggil hadis hasan, satu dia panggil hadis dhaif. 3 ni hadis ahad. Nampak? Lagu mana? Hadis yang paling kuat, hadis sahih. Hadis yang kurang sikit, hadis hasan. Hadis yang tidak ada kekuatan, hadis dhaif. Hadis sahih, hadis hasan boleh kita jadikan hujjah. Contoh nak mengharamkan sesuatu, membatalkan haji orang, membatalkan nikah, boleh. Mengisbatkan harta benda, boleh dipakai buat hujjah. Hadis hasan, hadis sahih, 2 ni. Faham lagi? Hadis yang ketiga namanya hadis dhaif, hadis yang lemah. Bukan Nabi yang lemah, hadis sanad lemah. Faham lagi? Hadis yang lemah ini, hadis dhaif ini boleh diamalkan, tidak boleh dijadikan sandaran hujjah. Contoh hadis yang dhaif, sapu muka lepas sembahyang. Faham? Lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi ambil tangan kanan, Nabi sapu muka Nabi. Faham? Hadis tu. Tapi hadis itu hadisun dhaifun. Hadis itu lemah. Faham lagi? Siapa yang nak amalkan silakan. Kerana hadis itu ada. Faham? Tapi nak jadikan hujjah tak boleh. Okey, faham lagi? Jelas situ. Dah kita nak tahu hadis itu sahih ke dhaif ke, nak tahu ke mana? Ini mudah. Mana? Google. Faham? Tapi bukan sembarangan Google. Ambil link-link daripada ulama, tok guru, ustaz-ustaz, asatizah kita. Dia akan bagi link mudah. Awak type saja di ruangan kosong itu, dia keluar dah hadis sahih.
Kerana banyak dah ni hadis sahih dikatakan dhaif, hadis dhaif dikatakan maudhu', berterabur sekali dah. Faham lagi? Nah. Kalau nak dengan saya beri juga. Boleh beri. Nah, link-link ulama-ulama, kitab-kitab ulama, kitab-kitab turah dalam bentuk PDF, dalam bentuk Word dokumen banyak kita simpan. Nah, boleh bagi. Mau nak kitab majmuk pun ada. Nah, muka surat, muka jilid 30, jilid 18 ada belaka. Nah, tafsir ulama. Kita bagi. Jadi tarik karungan kosong itu hadis. Kalau boleh kopi dah, ada orang post dalam Facebook, kopi dia punya matang itu, bohlah kotak kosong tu. Faham? Dia pun keluar. Kalau ada khilaf, ada khilaf. Setengah mengatakan sahih, setengah mengatakan hasan. Ada mengatakan hasan, ada mengatakan dhaif. Kadang-kadang sepakat atas dhaifnya. Faham? Ada kadang hadis ini adalah hadis palsu. Nampak? Mudah. Soalan seterusnya,